A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz, kita sambung ayat 29 ini Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke ayat yang ke-29 surah Rum. Pada pertemuan yang lalu, ayat yang kita sentuh ialah Allah bagi satu perumpamaan yang begitu tepat bagi menggambarkan tentang sikap sebenar kita, sikap sebenar manusia yang tak suka berkongsi dengan orang yang lebih rendah. Sikap sebenar manusia yang tak suka untuk berkongsi kekayaan mungkin, kesenangan mungkin dengan orang yang lebih bawah, terutamanya hamba, terutamanya pada level hamba. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni hamba, takkan kita sewenang-wenang nak menyamakan Allah itu dengan makhluk yang Allah cipta, kan? So cuba masuk ke dalam kasut itu, kasut orang lain untuk merasai ataupun untuk merasakan apa emosi yang berlaku. Apa penyambung? Tak ada, tak bawa. Okay, kemudian ayat 29, bal taba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin. Cuma perumpamaan yang sebelum ni biasa orang-orang counselor, psikologis menggunakannya supaya supaya kita boleh rasa empati dan simpati terhadap orang lain, membangkitkan rasa empati dan simpati terhadap orang lain. Namun kali ini Allah datangkan dalam bentuk manusia. Kalau kau sendiri berada di tempat Tuhan, kau sendiri takkan buat benda macam tu. Jadi kenapa benda yang kau tak suka pada diri kau boleh pula meletakkan benda semacam itu pada kedudukan ketuhanan. Tak patut kau ni, tak patut. Bal taba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin. Malah orang-orang yang zalim itu, seringkali mengikut hawa nafsu mereka, ahwa'ahum, kehendak-kehendak mereka, hawa-hawa mereka, bighairi ilmin, tanpa sebarang sandaran pengetahuan. Famay yahdi man adallallah, maka siapakah yang boleh memberi petunjuk kepada orang-orang yang sudah sesat barat begitu? Siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada mereka-mereka yang sudah disesatkan Allah? Kenapa Allah sesatkan? Kerana mereka bertindak ikut hawa nafsu tanpa ilmu. Wa ma lahum min nasirin. Sudahlah tiada siapa yang boleh bagi panduan, tak ada siapa yang boleh bagi petunjuk, malah
mereka sudah tidak dapat dibantu lagi. Kalau bahasa bahasa Jermannya dia kata lost cause. Dia sudah tak ada harapan, dah takkan boleh dibantu dan dia tak ada seorang pembantu ataupun penolong pun. Dan dalam tafsir Jalalain, zalamu di sini dia merujuk kepada orang-orang yang melakukan syirik. Kan contoh sebelum ni tentang syirik. Kenapa dia sanggup cari makhluk lain selain Allah? Tentang syirik. Dan sebut tentang kekuasaan, kamu sendiri tak nak berkongsi kekuasaan dengan orang lain, takkan Allah nak berkongsi kekuasaan dengan makhluk lain? Tolong sikit. Andaian tanpa berdasarkan ilmu ataupun tanpa sebarang dalil, maka siapa saja akan boleh dan berhak untuk sebut apa saja yang dia nak. Satu keperluan ilmu, keperluan dalil disandarkan untuk nyatakan sesuatu. Jika tak, siapa-siapa boleh nyatakan apa saja yang dia nak. Kemudian pada ayat faman yahdi man adallallah. So jika Allah sudah buat keputusan untuk sesatkan siapa pun, maka takkan ada makhluk yang mampu beri petunjuk hidayah kepada orang ini. Dan proses ini disebut sebagai khatamallahu ala qulubihim, khatmul qalbi. Kan seawal surah Baqarah. Kan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim. Atau Allah khatam dia punya hati. Allah tutup. Dan proses untuk menutup hati ini, dia bukannya berlaku sekelip mata. Hati itu, macam mana? Hati itu dikira mati dan tidak berfungsi setelah melalui perjalanan yang panjang. Bermula dengan titik-titik hitam di atas hati. Dan bila titik hitam itu sudah menyelubungi hati dan dia semakin tebal, semakin pekat dan dekat, maka hati itu sukar untuk bernafas dan akhirnya mati. Bila hati sudah mati dan dilihat tak ada usaha untuk menghidupkannya semula. Macam mana nak hidupkan hati? Melalui Quran, melalui sunnah Nabi, melalui kepercayaan dan keimanan. Jika tak ada usaha untuk menghidupkan kembali hati, that's it. Kan macam orang tengah nazak dekat rumah, ahli keluarga akan berusaha, siapa yang pandai CPR tolong CPR, dan bila dah tak ada respon, bolehkah ahli keluarga itu sendiri yang mengesahkan dia telah mati? Atau dia kena panggil ambulan, kena panggil orang yang pakar, kena telefon polis untuk sahkan, that's it, hati ini mati. So khatamallah itu adalah pengesahan, hati itu mati. Dan ini khatam qalbi ini, penutupan hati ini, dia terkait dengan orang yang terlalu banyak menentang tauhid.
bila Allah sudah buat keputusan untuk masukkan di dalam neraka, takkan ada siapa pun yang boleh bawa dia kembali dan dia takkan nampak kebenaran selama-lamanya. Contoh paling dahsyat Abu Lahab. 10 tahun sebelum dia mati, Allah sudah khatam hati dia. Sudah turun surah untuk dia. Dan ternyata sepanjang 10 tahun itu, dia tak ada sebarang usaha untuk bertaubat kembali. Hatta berpura-pura Islam pun tak. Tak. Dia sendiri memilih jalan itu. Dia dan isterinya mengembangkan rasa kebencian tu. Bertahun lamanya. Kita tak tahu apa dalam hati dia. Tapi antara alasan-alasan mereka, Quraisy di Mekah ini adalah, kenapa Muhammad yang jadi Rasul? Kami banyak lagi pemuda-pemuda yang layak. Kenapa anak yatim itu yang dipilih? Mereka ternyata tak puas hati dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab kedengkian itu, sebab kedengkian yang dibaja, disiram, subur, maka akhirnya Allah khatam hati mereka. Dan wama lahum min nasirin, takkan ada yang boleh beri pertolongan. Takkan ada orang boleh beri pertolongan. Nasirin. Wama lahum min nasirin. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Maka hadapkanlah wajahmu. Hadapkanlah wajahmu ke arah agama yang suci. Ke arah agama yang tulus. Ke arah cara hidup yang jelas, yang suci, yang tulus, yang bersih. Lidini hanifah juga agama Allah. Huruf fa pada fa'aqim bermaksud oleh itu atau conclusionnya, maka. Setelah diberitahu banyak maklumat sebelum ni beserta dengan contoh, beserta dengan kita lalui apa sebelum ni? Wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi. Conclusionnya di sini. Kalau begitulah Allah sudah gambarkan dia Allah dan bukti-bukti kebesarannya, maka hadapkanlah. Maka setelah kamu tahu, maka sembahlah Allah sahaja. Setelah tahu bahaya syirik, maka amalkanlah ajaran tauhid. Caranya macam mana? Fokus kepada agama yang lurus. Aqim. Berdiri teguh, tegak. Wajhaka. Mukamu. Menghadap lidini hanifah. Kepada agama yang lurus. Fokus belajar, fokus kepada agama yang lurus. Kerana fahaman tauhid ini sangat penting. Dan inilah yang pertama yang perlu dan wajib dijaga. Dan perlu kita kuasai dahulu. Dan ajaran tauhid ini diambil dari Quran. Sebab itu, keperluan untuk kita belajar tafsir, kemudian tadabbur, dan dia tidak memadai hanya lihat terjemahan. Itu keperluan untuk lidini hanifah. Dan ayat ini juga faqim wajhaka lidini hanifah juga bermaksud hendaklah kita melaksanakan, akimkan, macam
arahan untuk melaksanakan solat. Aqimis solah. Tegakkanlah solat. Aqim ni berdiri. Qama, berdiri. Aqim, tegakkan. Dirikan. So, itu juga bermaksud mengamalkan agama ini purely, tanpa sebarang penambahan daripada agama-agama lain. Ada tak penambahan dari agama lain? Bersanding tak ada dalam agama kita, tak ada. Itu dari agama lain lah tu. Dia sudah jadi adat. Asalnya daripada agama lain, dia sudah asimilasi dalam masyarakat Melayu, dia jadi adat. Lalu kita import pula masuk agama ni. Dalam upacara pernikahan, kita letak benda tu. So, cuba untuk amalkan agama ini tanpa sebarang penambahan, dan jangan jadikannya sebagai rojak. Tambah sikit sini, ambil sikit sana. Sebab tu apa yang code of conduct. Bagaimana kita nak mengamalkan agama ini, kita perlu dasarinya dengan dalil bagi amalan tersebut. Dalil bagi amalan tersebut. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Dan ad-din juga bukan hanya bermaksud agama. Ad-din juga bermaksud tanggungjawab. Hutang. Hutang. So, hutang ni nanti akan dibayar. Kita akan jawab nanti ke akhirat. Kan, Malik Yaumiddin, ad-din kat situ, antara maksudnya adalah hutang. Kata akarnya dainun, hutang. So, kenapa sebut wajah? Haus pula. Kenapa sebut wajah? Fa'aqim wajhaka. Jeng jeng jeng. Sebab selalu wajahlah yang pertama kali orang pandang. Orang pandang mesti kat muka dulu. Okay. Make sense. Orang akan pandang muka dulu. Tapi wajah di sini, dia berkait dengan ibadah pada Allah. So, aqim wajhaka adalah antara perkataan yang kita ungkapkan awal sewaktu kita solat. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Kan dalam doa istiftah tu. Ini kalimah-kalimah yang awal kita sebut dalam solat. Aqim wajhaka lid-dini hanifa juga merujuk kepada perbuatan perlakuan solat kita menghadap Allah. Itu tanda yang kita benar berdiri, mendirikan wajah kita di hadapan Allah. Tapi masih belum jawab persoalan kenapa wajah? Kenapa wajah? Tuan-puan, kita hidup ni, manusia ni, dia ada muyul dan kecenderungan. Muyul dan kecenderungan. Dan ada manusia yang berusaha untuk tampak terampil depan orang. Dan wajah ni sinonim dengan maruah, peribadi dan appearance kan. Wajah ni kan melibatkan appearance. So, sesuatu yang berkaitan dengan maruah diri, wajah ini dia melambangkan maruah diri.
Kalau orang tu gembira, dia dipanggil wajah berseri-seri. Kalau orang tu dimalukan, dia kata menconteng arang di muka. Kalau orang tu tak tahu malu, disebut muka tembok. Kalau orang tu opportunist, kan, macam munafik tu, disebut talam dua muka. So, bila sebut muka ataupun wajah ni, dia sebenarnya represent peribadi manusia itu sendiri. Bukan hanya tuju pada wajah, tapi peribadi manusia itu. So, bila kita kata, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan diri aku, wajah aku, yang aku tak mungkin boleh berpura-pura di hadapan Allah. Allah tahu wajah inilah, topeng inilah yang menyembunyikan 1001 jenis dosa dan kesalahan. Allah bukan hanya nampak muka kita ni. Allah nampak hati aku yang sedang sembah dia ni. Allah nampak kesalahan-kesalahan aku. Allah tahu beban dosa yang aku sedang tanggung ni. Dan sekarang aku menghadap Allah dengan tulus ikhlas semata-mata dia. Kalau saya ada buat salah dengan Kak Syida, katalah saya gaduh dengan Kak Syida dan gaduh teruk punya, mampukah saya bertemu muka dengan Kak Syida? Tak mungkin. Kita sedang bawa beban dosa depan Allah. Tapi kerana kita nak dihapuskan dosa ni, kita dengan rela hati bersemuka dengan Allah. Sembahyang kan semuka dengan Allah. Aku hadapkan wajahmu. Wajah tu wajhiyah. Aku hadapkan mukamu. Mukaku kepada mukamu. Aku berhadapan dengan engkau. Engkau tahu dosa aku. Engkau tahu kesilapan aku. Engkau tahu apa yang aku sembunyikan. Dan aku sekarang nak berhadapan denganmu. Oh. So, doa istiftah itu dia bukan doa yang biasa-biasa. Tapi doa penuh pengharapan. Hanifah muslimah. Aku datang ni, tak ada orang paksa. Aku datang ni tulus, mulus, ikhlas, semata-mata untukmu. Hanifah muslimah dan aku berserah diri. Faqim wajhaka lid-dini hanifah. Maka setelah kita tahu, baca surah Rum ini, kita tahu banyaknya kuasa, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kami datang dengan rela hati, ya Allah, untuk agama yang hanif ini. Agama yang suci ini. Fitrat Allah. Kalimah fatara ataupun fitrah bermaksud mencipta sesuatu dengan memberi bentuk yang indah atau fitrah. Dan Allah bagi tahu kita ni dicipta dalam bentuk yang begitu indah. Manusia ni dicipta dalam bentuk yang begitu indah. Malah rupa bentuk fizikal kita indah, Allah tambah lagi dengan pemahaman tauhid yang begitu agung. So, bentuk fizikal sudah indah, sekarang dalamnya pula. Dalamnya pula. Dan pemahaman tauhid ini seawal dari alam roh lagi. Dan sepatutnya kita sudah kenal Allah sebelum dilahirkan lagi. Dan Allah tanya, alastu bi rabbikum? Di alam roh kita semua mengaku, qalu bala. Betul engkau Tuhan kami.
Bala syahidana, kami menyaksikan. Dan fitrah ini punyalah berharga sehingga kan Allah letak nama Allah kepadanya. Fitratallah. Kan ada ayat lain yang Allah gabungkan unta Allah. Naqatallah. Api Allah, narullah. Dan ni fitratallah, fitrah yang Allah cipta. Apa fitrah yang Allah cipta ni? Aqim wajhaka lid-dini hanifa. Solat itu sendiri adalah fitrah Allah. Ui, begitu berharga solat ni. Sehingga Allah kata itu fitrah Allah. Fitrah kejadian yang Allah cipta. Allati fataran nasa 'alaiha. Yang kami ciptakan manusia untuk menerimanya. Wah. So kita kena cari jalan dan pastikan bagaimana kita melihat tuntutan solat itu suatu yang sangat bernilai, sangat berharga yang Allah cipta untuk manusia. Dan semua manusia sebenarnya dah ada fitrah ni dalam diri mereka. Kita tak perlu belajar untuk dapat fitrah ni, tak. Dan selain daripada maksud aqim wajhaka lid-dini hanifatu solat, dia juga bermaksud pembentukan akhlak dan adab. Emosi yang terkawal, contoh perasaan cinta, adil, iman, kasih sayang. Itu kan fitrah. Dia tak perlu belajar. Dia built in. Ada orang belajar macam mana nak bercinta? Tak. Automatik pandai. So, bila dia dah built in, emosi-emosi, perasaan-perasaan tu, dan ada pula datang agama mengajar untuk mengurus benda tu, maka dia akan kelihatan tampak lebih indah, lebih baik. Agama yang datang ni pula agama yang begitu sempurna, baik, dan sepatutnya manusia senang untuk terima. Kerana dia match dengan apa yang ada kat dalam ni. Macam Lego tu, dia match, kena je lubang dia tu, boleh masuk. Sebab tu Allah pelik dengan manusia yang sanggup pilih kekufuran. Aku dah cipta engkau sempurna begitu, fitrah. Malah Allah kata fitrah Allah. Kemudian aku turunkan agama yang boleh match dengan apa yang ada dalam diri engkau. Tapi engkau tak terima. Kat mana salahnya ni? How? Kan anak-anak sekecil 4-5 tahun, dia tak perlu belajar yang berbohong tu tak bagus. Tak. Dia tak perlu belajar yang kita tak boleh bunuh orang lain. Tak. Kerana fitrah itu sudah ada dalam diri kita. Dan ia akan tetap ada dalam diri setiap manusia. Zaman berzaman. Fitrah tu dah ada. Tinggal agama ni yang match, melengkapkan fitrah tu. Dan Nabi pernah beritahu
bahawa apa yang diajar oleh Nabi dan apa yang didatangkan melalui wahyu itu adalah tujuannya untuk membuka agama dalam diri. Sudah ada, cuma perlu dibuka. Cuma perlu dibuka. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Sebab itu Allah kata jangan ubah apa yang Allah cipta. Jangan ubah fitrah Allah tu. Jangan nafikan iman dalam dirimu. Kerana orang-orang musyrik, orang-orang kufur ni, orang-orang kafir ni, dia nafikan. Nabi datang dengan bawa perkara baik, tak, dia tak nak. Macam mana dia buat penafian? Sebab dia ada kepentingan lain. Dia tak nak Nabi jadi Nabi, dia nak dia jadi Nabi. Sampai ke sudah. Sampai ke sudah dia akan deny. Orang-orang munafik di Madinah. Dia tak nak Nabi jadi ketua. Dia nak dia yang jadi ketua. Dan sepatutnya dia jadi ketua. Tapi perubahan tu berlaku, dia tak boleh terima. Sampai ke sudah. So Allah kata, la tabdila li khalqillah. Jangan ubah fitrah Allah tu. Maksudnya jangan campur adukkan agama. Jangan ubah suai agama tu. Jangan ambil ajaran dari agama lain. Kerana jika ada campur aduk semacam tu, kan ibarat susu dengan nila. Mana boleh bercampur? Susu dengan najis. Mana boleh bercampur? Agama ni suci. Jangan campur aduk. Dan kalimah la, dia bermaksud tidak. Dia juga memberi gambaran bahawa agama ini tak mungkin berubah. Agama ini tak boleh nak diubah lagi. Allah tetap Tuhan, dulu, kini, selamanya. Kita tetap hamba, itu takkan berubah. Kita tak ada pilihan lain. Tapi banyak manusia yang nak menjadikan dia alternatif. Dengan melantik Tuhan-Tuhan lain sebagai Tuhan. Walaupun begitu, perkara itu takkan diterima sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Imam Bukhari pernah menyatakan berkaitan dengan ayat 30 ni. Dia kata fitrah orang dahulu artinya agama orang dahulu. Agama dan fitrah maksudnya Islam. Kan hadis yang masyhur yang fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka mak bapaknya lah yang mencorakkan dia jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kenapa Nabi tak sebut Islam? Kan ma min mauludin yuladu illa 'alal fitrah. Tidak ada seorang bayi pun yang dilahirkan melainkan atas dasar fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kenapa tak sebut Islam kat situ? Fitrah tu dah Islam lah. Setiap manusia yang lahir, setiap anak yang lahir, dia originally Islam. Fitrah tu bermaksud Islam. Suci, murni. Kalau dibiarkan begitu, dia akan berakhlak dengan baik. Dia takkan pandai menipu, dia takkan pandai berbohong. Dia takkan pandai mencuri. Tapi mak bapak ni yang datangkan idea tentang keyahudian, Nasrani dan Majusi. Dan ada yang terkeliru, terutamanya anak-anak remaja. Dulu, kini, selamanya. Waktu saya remaja pun, kita akan rasa macam tu. Saya tak suka hipokrit lah.
Apa maksud hipokrit? Dia rasa diri dia tu rebel, dia rasa diri dia tu jahat, dia tak suka nak buat baik. Sedangkan hadis Nabi itu sebut setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Engkau memang asalnya baik. Kau bercampur dengan manusia, engkau jadi macam ni. Sekarang ni, engkau sedang dalam keadaan hipokrit. Engkau asalnya baik. Tapi engkau pura-pura tak nak jadi baik. Itulah hipokrit. Bukannya bila jadi baik, oh saya tak nak hipokrit. Saya jadi diri yang sebenar. Tak, diri engkau sebenar adalah fitrah. Diri yang sebenar adalah sangat mudah dengan agama ini, agama Islam. Zalika dinul qayyim. Itulah agama yang sepatutnya lurus dan betul. Qayyim. Zalika dinul qayyim, itulah agama yang betul dan lurus. Tak perlu campur aduk dengan agama yang lain. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi ramainya manusia yang tidak tahu. Dan kebanyakan manusia memang begitu. Tak ramai yang mahu terima apa yang benar, dan saking ramainya kita dinasihatkan supaya tidak terpesona dengan begitu ramai orang yang ada cara berfikir yang jauh dari kebenaran. Sebab majoriti tidak semestinya betul. Tu semua orang buat bersanding tu, majoriti tidak semestinya betul. Kita akan fikir, ramai orang berfikir macam ni, takkan salah. Kan ramai orang buat, takkan salah. No, tak. Kebenaran bukannya bergantung kepada berapa ramai orang buat. Kebenaran juga bukan bergantung kepada berapa sikit orang tak buat. Kebenaran bersandarkan kepada kalam Tuhan dan apa yang dipandu oleh pesuruhnya. Itu kebenaran. Suatu konsep demokrasi. Demokrasi itu ada flaw. Dalam konsep demokrasi kan majority wins. Apa yang dibuat oleh mass, apa yang dibuat oleh orang ramai, itu yang sepatutnya diterima. So majority ni, apa dalil diorang buat tu? Kalau tak ada dalil, dia tetap tak boleh terima. Idea majority wins ni, dia punya flaw sangat besar. Dan Barat, US terutamanya, itulah yang dia nak bawa kepada seluruh dunia. Demokrasi. Akhirnya demokrasi dia memakan diri. Kan mereka sangat menyesal bila Trump naik untuk tempoh satu penggal. Rosak sistem dekat mereka. Sebab demokrasi, pilihan ramai. Yang pilih satu orang pemimpin yang buat kacau bilau. Habis sistem. Demokrasi juga yang sekarang berlaku pada Britain. Naik seorang Perdana Menteri yang tak apa-apa, berapa minggu je. Dia turunkan cukai itu, dia bagi macam ni, habis. Pound sterling, selamat. Demokrasi. Dia disokong oleh ramai orang.
So, politik Islam ni, dia berdasarkan syura. Syura ni macam mana? Syura ni macam mana? Mesyuarat PIBG? Yang mesyuarat. Syura ni macam ni. Kalau ada isu A, jika ada isu A, orang-orang pakar tentang isu A akan bincang. Orang-orang yang pakar tentang isu A akan bincang dan perdebatkan sampai dia dapat satu conclusion untuk isu A. Isu B, orang lain pula pakar dalam isu B akan bincang. Dan perbincangan tu bukan bentuk dalam parlimen, terjerit, terpekik macam tu. Tak. Kita konon-konon kata, oh parlimen tu lah syura. No, itu sebahagian kecil. Dan hanya orang-orang yang layak untuk letak di tempat syura ini, mereka ni bincang. Dan mereka punya latar belakang daripada pelbagai, ada yang profesional, ada yang bidang akademik, ada yang mahir dalam perpaduan. Semua tu bincang, lantik satu orang ketua. Sebab dulu untuk lantik Abu Bakar, diorang ada undi ke seluruh rakyat Madinah? Tak. Sahabat-sahabat besar yang lantik. Ansar dia bagi nama dia, Muhajirin dia bagi nama dia. Dia tidak melibatkan semua rakyat. Tapi siapa yang nak memikirkan cara dan teknik yang macam tu? Tapi buat masa ni, diorang melihat hanya demokrasi ni sahaja yang dekat. Ya, betul. Sistem yang sedia ada sudah sangat tidak efektif. Sebab dia buat berdasarkan apa yang dirasa betul, tanpa disandarkan kebenaran itu pada apa. Apa yang dirasa betul tu disandarkan pada apa. Apa dalilnya dia rasa benda tu betul? Pendidikan misal kata, kan sampai ditanya pasal insurans, budak darjah 1, darjah 2, mak bapak dia pun keliru. Insurans ni macam mana nak ajar anak ni? Jangan sampai apa yang kita nak anak kita tahu, akhirnya membantutkan semangat dia nak ambil tahu. Betul, kanak-kanak ni curious dia tinggi, dia nak tahu dan nak tahu dan nak tahu, tapi terlalu disogokkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang belum masanya. Uqiba bihirmani, dia akan dihukum untuk tidak mendapat apa-apa. Nah, dia ada satu kaedah fiqh. Sesuatu yang kita buat belum sampai waktunya, kita akan dihukum untuk tidak mendapat apa-apa. Mangga yang baru berputik, kan kita cabut, baru putik mangga kita cabut, kan akhirnya kita tak dapat buah mangga yang sebenar. Kita hanya dapat yang itu je. Anak kita ajar belum sampai waktunya, akhirnya dia akan mematikan semangat dia untuk belajar. Tu nanti kita perlu lihat balik
apa nama, macam mana Nu'man ulas tentang perkembangan emosi kanak-kanak melalui pendekatan Nabi Yaqub membina ruang kepada anak-anak tu. Sebabnya pendidikan macam tu. Pendidikan mengajar anak-anak ni bagaimana dia boleh mengawal emosi diri. Tidak berminda mangsa. Tetapi bersedia hadap cabaran. Ujian yang dihadapi itu, peperiksaan yang dihadapi bukan sebagai menjadikan dia mangsa. Tapi supaya dia semakin bangkit, dapat pengalaman. Itu patut pendidikan yang macam tu. Inilah macam mana Nabi Yaqub boleh sebut 2 ayat, ayat 5 dan ayat 6 kepada Nabi Yusuf, dan 2 ayat tu dipegang benar-benar sampailah nanti Nabi Yusuf jumpa semula dengan Nabi Yaqub pada ayat 100. Dan seluruh kehidupan Nabi Yusuf berdasarkan 2 ayat nasihat daripada Nabi Yaqub ni. Kita bagi nasihat anak kita, sedang kita bercakap ni dia boleh tanya, "Di apa tadi di?" Tak dengar lah. Doh. Kita sama bagi nasihat, dia lupa tak dengar. Nabi Yusuf dia boleh ingat perkataan bapa dia. Sampailah ayat yang ke-100 dia kata, "Hadza ta'wil ru'yaya min qabli." Ayah, inilah terjemahan maksud mimpi aku dulu. Dia tak boleh cerita mimpi dia tu pada siapa-siapa pun. Kan ayat 5, bapa dia kata, "La taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika." Jangan cerita mimpimu ini pada orang lain, pada abang-abangmu. Dia masuk dalam penjara, jumpa dengan 2 orang yang cerita pasal mimpi. Ada tak dia share mimpi dia? Kenapa? Kenapa dia tak share mimpi dia? Sebab dia ingat perkataan bapa dia, jangan cerita dengan orang lain. Sebab kita tak tahu intention orang lain tu apa. Orang tu berkongsi masalah peribadi, cerita mimpi, dia tak ada pula brag, aku dulu pun mimpi juga tahu. Mimpi aku lagi pelik. Korang nak tahu? Tak. Waktu dia jumpa dengan raja, ada tak dia cerita pasal mimpi dia? Tak. Dia mungkin bagi tahu tentang perjalanan hidup dia, tapi dia tak cerita tentang mimpi dia. Malah kalaulah kesempatan dakwah yang Nabi Yusuf guna sewaktu dalam penjara, ada tak sebarang kemungkinan yang Nabi Yusuf juga berdakwah kepada raja waktu tu? Ada. Cuma Allah tak mention secara detail apa yang mereka borakkan. Sehingga raja buat keputusan, that's it. Engkau jadi orang yang special di sisi aku. Engkau akan dapat makin tempat yang tetap, amin, dan kepercayaan 100%. Makinun amin. Kau selamat di sini. Kau dipercayai. Kau tetap di sini. Kan, patutnya pendidikan macam tu. Membina satu peribadi yang orang boleh percaya. So, how serious kedudukan Nabi Yusuf waktu tu di Mesir? Pertama, Nabi Yusuf ni siapa? Bangsa apa? Yahudi. Israel. Bani Israel. Yaqub kan Israel, dia Bani Israel. Jadi penasihat keuangan kepada kerajaan Mesir. Israel dengan Mesir, 2 bangsa berbeza. Bayangkan kalau Malaysia dapat penasihat keuangan dari Israel. Dah pernah ada kecoh satu Malaysia. Malah pemimpin yang buat keputusan macam tu dikutuk, dimaki. Punya kita tak suka pada Israel. Ingat Malaysia aja tak suka. Mesir suka. So macam mana Nabi Yusuf boleh letak tempat di situ? Orang luar jaga perbendaraan negara lain.
Ui, dahsyat. Pendidikan sepatutnya macam tu. Bentuk peribadi. Setuju dengan Kak Anis. Dia bentuk peribadi. Itu yang Allah kata, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah letak dah fitrah tu dalam diri. Dah ada dah. Cara kita membentuk tu nanti, kalau betul caranya, dia akan come out menjadi generasi yang sangat hebat. Sangat hebat. La tabdila li khalqillah. Janganlah ubah-ubah. Jangan ubah suai. Zalika dinul qayyim. Lakin aktsaran nasi la ya'lamun. Kan tapi banyak manusia yang dia suka ubah-ubah. Malah dia tak tahu pucuk pangkal apa yang diubah tu. Kitab pun diubah. Setakat sistem pendidikan apa sangat. Tu. Kemudian ayat 31. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Munibin, kembalilah kepadanya. Hendaklah kamu rujuk kembali pada Allah. Munibin, kembalilah kepada Allah. Wattaqu. Tadi Allah suruh aqim wajhaka lid-dini hanifa. Solat dan hadapkanlah mukamu ke arah agama yang lurus ni. Kemudian arahan seterusnya, munibin, kembalilah pada Allah. Wattaqu, dan bertakwalah kepadanya. Wa aqimus solah, dan dirikanlah solat. Wala takunu minal musyrikin. Jangan engkau duakan Allah. Jangan kau bersama-sama dengan orang-orang yang musyrik. Jangan engkau termasuk orang-orang mempersekutukan Allah. So munibina ilaih, kita kena ada inabah. Inabah tu apa? Kalau dulu generasi terdahulu, terutamanya Nasrani dan Yahudi, mereka ada gelaran untuk pendeta-pendeta mereka. Kalau Nasrani, rahib. Kalau Yahudi, rabai. Kalau Nasrani, rahib. Rahbaniyah. Kalau Yahudi ni, rabai. Siapa mereka ni? Rabai ni, rabai dan rahib, mereka adalah orang-orang yang begitu faham tentang agama, sehingga mereka arbaba rahib ni, sehingga mereka meninggalkan yang lain, meninggalkan dunia, hanya menuju Tuhan semata-mata. Hanya menuju Tuhan semata-mata. Konsep itu Allah teruskan untuk umat ini dengan perkataan munibin. Inabah ataupun munibin ni ialah perasaan condong kepada Allah untuk dekatkan diri pada Dia dan mohon keampunannya. Sentiasa kembali pada Allah untuk mohon ampun atas segala salah dan silap. Sentiasa munibin. Inabah. Sentiasa. Dulu tuan yang terutama negeri Sabah, Tun Sakaran, almarhum Tun Sakaran, dia pernah guna peruntukan peribadi dia untuk buat Inabah Kamal. Nama tempat tu Inabah Kamal. Tempat tu tempat macam Henry Geni, pusat rawatan untuk mereka-mereka yang terlibat dengan kecanduan dadah. So dekat Inabah ni lah dia ajar untuk berzikir, kenal Allah, dan dia ada teknik rawatan dia, dan tidak sedikit penagih-penagih ini berjaya dipulihkan. Inabah. Dan usaha itu dibuat berterusan. So tak kala ada
candu-candu, dadah-dadah buatan manusia ini yang menghilangkan kewarasan akal manusia, rupanya antara cara yang boleh diusahakan ialah agar dia benar-benar kembali pada Tuhan. Kan Allah kata tadi, waman adallallah, siapa yang disesatkan oleh Allah, tak ada siapa yang boleh bagi petunjuk. So dia punya ubat ialah munibina ilai, kembalilah pada Allah, sentiasa mengharapkan keampunan, sentiasa mengharapkan sentiasa mendekatkan diri pada Allah. Wattaqu, munibin adalah kita punya perasaan untuk kembali. Wattaqu berkait dengan kepatuhan menjaga hukum. Munibin, tauhid, nak kembali pada Tuhan perlu tauhid yang mantap. Wattaqu tentang hukum fikah. Tanpa hukum, tanpa undang-undang, tanpa peraturan, kita tak tahu apa yang nak dijaga, apa yang tak dijaga. Wa aqimus solah. Tadi tentang tauhid dan fikah, kemudian kita punya execution. Execution. Apa dia? Jaga solat. Jaga hubungan dengan Allah. Solat tu kan silah, hubungan. Jaga hubungan dalam Allah. Dengan Allah. So basically munibin, kecenderungan hati kita membentuk iman. Wattaqu, kepatuhan kepada peraturan dan undang-undang. Dan dua perkara itu akan menghasilkan tindakan fizikal untuk sentiasa menjaga hubungan dengan Allah. Kerana perbuatan hati sahaja tidak cukup. Dia perlu dijelmakan, diterjemahkan dengan perbuatan fizikal. Dan cara paling utama persembahan fizikal ini ialah dengan solat. Dan bayangkan, selama ini Allah hanya tunjuk cara ibadah paling utama. Satu cara ibadah paling utama, solat. Selama kita hidup ni, beberapa cara ibadah utama yang Allah tunjuk. Solat, puasa, zakat, haji. 4-5 benda ni je. Sepanjang kita hidup. Allah boleh tak suruh buat benda lain? Boleh? Zaman Nabi Musa, solat tu saja 50 waktu. Ini sekarang 5. Daripada 5 bentuk ibadah utama selain daripada syahadah. Dan itu diskaun yang luar biasa dan Allah sedang tunjuk pada kita. Aqimus solah ni, cara ibadah yang terbaik dapat dilakukan setiap hari. Waktu yang tetap. Dan di samping itu, sewaktu kita laksanakan solat, iman semakin bertambah dan mantap. Dan solat pula perlu kepada kepatuhan rukun-rukunnya. Wattaqu. Wala takunu minal musyrikin. So Allah relatekan, dirikan solat digandingkan dengan musyrik. Woi, kita takut orang yang tak solat boleh jatuh syirik. Kan ini kan seolah-olah macam perbandingan solat syirik. Kau kena dirikan solat, jangan tergolong dalam orang-orang yang syirik, musyrik.
Kerana solat menyembah Tuhan. Musyrik dia sembah siapa? Musyrik adalah perbuatan menyembah selain dari Allah. So kalau dia solat dia menyembah Tuhan, kalau dia tak solat dia buat apa? Dia tak sembah Tuhan. So dia sembah siapa kalau tak solat? Hawa nafsu dia, Ustaz. Yes. Allah takut minal musyrikin. Dia sembah hawa nafsu. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ada antara orang-orang yang memecah belahkan agama mereka. Ada orang yang menjadikan fahaman agama mereka berselisih, berpecah, mengikut kecenderungan masing-masing. Wa kanu syi'a, dan mereka pula menjadi berpuak-puak. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ayat ni. Tiap orang gembira pula dengan apa yang dia ada. Allah sedang bagi tahu pada kita satu realiti orang manusia zaman berzaman. Dan ini Allah sedang bagi tahu tentang orang yang dinahum. Ada tadi sebut din. Orang ni Islam. Din. Tapi dalam sama-sama beragama Islam ini, mereka ada pandangan pendapat masing-masing. Dan pandangan pendapat itu menjadikan mereka berpecah belah, berpuak-puak. Ada yang gelar diri mereka sebagai merekalah paling ahli sunnah. Ada pula puak yang dituduh sebagai merekalah ahli yang paling sunnah. Yang satunya menuduh yang ini Wahabi. Yang satunya menuduh yang ini macam-macam tuduhan. Kullu hizbim, setiap puak gembira dengan apa yang mereka ada. Dekat Malaysia tak ada ni. Ini dekat Sri Lanka mungkin ataupun dekat mana? Tajikistan macam tu lah. Malaysia tak ada ni. Malaysia tak ada. Ada golongan yang suka pecah belahkan agama kepada bahagian-bahagian tertentu. Benda khilaf ni diperbesar-besarkan. Agama tu dah sempurna tapi mereka pecah-pecahkan. Sebab nak ikut hawa nafsu. Perasan tak bahawa agama ini terbangun, terdiri daripada 3 bahagian utama. Tauhid, fiqh dan akhlak. Tauhid, fiqh dan akhlak. Maka dipecahkan mengikut cara belajar. Kalau tauhid ni kena ambil bidang usuluddin. Fiqh kena ikut bidang syariah. Akhlak kena ambil tasawuf. Which is ketiga-tiga bidang ni, dia 3 bidang besar berbeza. 3 degree berbeza. Ada orang ambil usuluddin je. So orang usuluddin, cara dia berfikir, cara usuluddin. Dia ada gabungan falsafah, penuh dengan teori, bercakap di balik gunung. Berbeza orang-orang syariah. Orang syariah didahulukan apa? Hukum. Halal, haram, makruh, sunnah, harus. Didahulukan hukum. Maka orang syariah ni sama ada hitam atau putih. Ini apa hukumnya? Ini. Dia nak clarity, jelas.
tasawuf pula akhlak, dia lebih utamakan adab. So bila orang tegur dia, ini yang korang dapat ni daripada mana? Sebelum awak tegur, awak perlu jaga adab dulu. Jangan tegur secara terbuka. Kena jaga aib masing-masing. Kan berbeza. Semua itu sudah dipecah-pecahkan. So, bila usuluddin bertembung dengan syariah, bertembung pula dengan tasawuf, tiga pihak ini bertelagah dan masing-masing gembira dengan apa yang dia ada. Dia rasa dengan pendapat dia tu dialah paling betul. Aku ada aku punya sandaran. Aku ada aku punya ulama, aku ada aku punya ustaz. Sedangkan Allah kata apa? Tadi kan Hanifah sama-sama kan? Tawan-tawan sama-sama kan? Wow. So macam mana? Macam mana kita nak elak yang kita ni jadi macam tu? Sama macam kelas-kelas tadabbur ni. Dia ada orang yang suka ikut ustaz ni. Ada orang suka ikut ustaz ni. Ada orang suka ikut ustaz tu. Tengok ustaz-ustaz ni okey je. Tapi yang pengikut dia ni. Ustaz engkau tak best sebab dia kupas entah apa-apa entah. Lagi-lagi Ustaz Nazri tu mengarut aja. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizib, setiap puak itu farihun, gembira bima ladaihim, apa yang ada dekat dengan fahaman dan amalan masing-masing. Wow. 1400 tahun dulu Allah sudah pun datangkan realiti yang berlaku sekarang 2022. Ini tak sebut lagi parti-parti politik ni, tak sebut lagi ni, tak sebut. Wallet, kartel. Ui. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Cuma yang Allah highlight di sini, sampai pada agama yang sudah hanif itu pun, farraqu, mereka pecah belahkan. Mereka pecah-pecahkan. Tengok saja pembelajaran dan pendidikan Quran. Ada orang yang suka, saya suka belajar tajwid, dia lah tajwid. Saya suka berlagu-lagu, saya suka tarannum. Saya suara tak sedap, saya suka kuliah ni macam ni, tadabbur ni. Lalu orang yang berpegang hanya pada tajwid, dia kutuk orang yang tadabbur. Tadabbur pula kutuk orang yang tarannum. Tarannum pula kata tajwid ni beginner level. Farraqu dinahum wa kanu syi'a. Lalu mereka berkelompok-kelompok dan mereka bangga dengan apa yang mereka ada. Lalu kesannya apa? Wa idza massan nasa durrun da'u rabbahum munibina ilaih. Tak tahu 33 ini bersambung ke tidak dengan 32. Tapi Allah datangkan dia berturut-turut. Sebelum tu tentang kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ada mufassir kata dan selepas mereka pecah belahkan agama itu dan memilih satu fahaman, maka mereka gembira dan bangga serta sombong dengan agama yang mereka reka itu. Bagi mereka agama ni hanya perlu dipandang dari sudut apa yang mereka faham. Kalau mereka faham tentang hukum hakam fiqh, agama hanya dipandang dari sudut sempit itu. Dan mereka kata agama mereka lebih baik dari agama orang lain. Basically, sebenarnya apa yang mereka, realitinya ialah
mereka kata fahaman mereka terhadap agama lebih baik daripada fahaman orang lain terhadap agama. Bukan sahaja itu, agama Islam sendiri ada pengikut-pengikut yang pecah belahkan agama ini dan membandingkan diri mereka dengan orang lain. Mereka sendiri yang reka fahaman agama Islam yang baru, mengikut versi mereka. Malah mereka kutuk orang lain yang tak ikut mereka. Dan paling teruk ada fahaman, kalau orang Islam berlainan fahaman seperti mana apa yang mereka faham, maka orang itu akan masuk neraka, tak layak masuk syurga. Sebab syurga itu hanya milik fahaman mereka. Soalannya, siapa yang tentukan begitu? Mereka bangga dengan fahaman mereka kerana mereka jahil wahyu. Mereka ditipu bulat-bulat oleh syaitan, dan syaitan sebenarnya berjaya kerana mereka jahil. Syaitan memang suka kalau manusia berpecah belah. Ada tak sebut pasal syaitan di situ? 32. Tak ada. Sebab itulah syaitan ni tak nampak. Sebab tu syaitan ni kita tak nampak. Tapi bila sebut tentang farraqu, tu kita nampaklah tu. Tugas syaitan. Pecah belahkan. Suami isteri pun dia berusaha nak pisahkan. So perkataan farraqu, tu pecah belah. Syaitan lah tu. Farihun, bergembira tak kena tempat. Tu syaitan lah. Begitu. Okey. Wa idza massan nas. Wa idza dekat sini waw, dekat sini boleh waw apa nama? Waw permulaan. Cerita baru. Cerita baru. Tapi nanti kita tengok ada tak kaitan dengan di atas. Wa idza massan nas durrun da'u rabbahu munibina ilaihi thumma idza azaqahum minhu rahmah idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Dan bila manusia disentuh oleh satu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kadang-kala kita diberi musibah. Dan tak kala diberi musibah itu manusia akan kembali berdoa. Kita akan kembali berdoa dan dekatkan diri pada Allah. Waktu itu kita tak ada kira lagi perbezaan-perbezaan dengan orang lain. Hilang bentuk perbezaan tu. Tu persamaan dengan ayat atas. Kan di atas ni manusia apa nama? Manusia suka berpecah belah dan dia taksub dengan pendapat grup dia. So rupanya Allah ada cara. Allah ada cara untuk sedarkan manusia bahawa korang ni satu je. Tak payah pecah-pecah, korang ni satu je. Caranya apa? Allah datangkan musibah. Hilang semua bentuk kepentingan parti, perbezaan mazhab, perbezaan itu dan ini hilang. Banjir besar hari itu. Suatu kita bagi bantuan, pertolongan dengan orang Shah Alam, dengan orang dekat Hulu Langat. Ada tak sebelum pergi rumah tu cek dulu, dia ni penyokong Tegar UMNO ke? PAS ke? PKR ke? PH ni? Hilang. Dia ni Wahabi ke tak Wahabi ni? Hilang. So manusia takkanlah setiap kali nak diingatkan kena datangkan bencana macam ni baru korang nak bersatu. Kan? Waktu itu baru nak menyeru Tuhan yang satu bersama-sama. Dan kadang manusia ni bila dia tidak disentuh oleh ujian, dia selamanya akan lupa daratan. Kan? Kalau orang kita ni kan, bila dia berniaga,
Dan tengok perniagaan dia tu mula merudung, mula merosot. Mula dah jadi orang baik, pakai kopiah, pergi masjid, doa pun lama-lama. Tapi bila dia punya kedai kopi dah mula maju, sama standard dengan Starbucks, pergi masjid seminggu sekali, itu pun Jumaat, khutbah kedua. So, begitulah. Begitulah. Sama juga macam fahaman-fahaman berbeza sebelum ni kan. Ada yang kata boleh tawassul, tak boleh tawassul. Bila time dapat bencana, dia ada guna tawassul dia. Terus direct pada Allah. Tak ada dah tawassul. Tak adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, tak ada dah. Tak adalah guru itu, guru ini, tak ada. Terus doa kat TV, Ustaz. Tak berhenti TV Terus hari-hari. doa kat TV. Perdana Menteri doa kat TV. Ui. Sebenarnya, kalau yang faham, kita akan rasa Allah manusia. Halah, halah, halah. Kalaulah malaikat tu diberi emosi macam manusia, dah tentu dorang, oh ni. Cantik betul korang punya drama. Cantik korang punya drama. Waktu kita dalam keadaan senang, seronok, happy, bahagia, oi kita dengan kita punya ego. Tapi bila diuji oleh Allah, terus berubah. Allah nak kita sedar bahawa kita boleh bersatu. Kita boleh munibina ilaih, bersatu ni dengan kembali pada Allah sungguh-sungguh secara kolektif dan bersama. Boleh. Tapi dengan syarat kita kena faham siapa musuh utama yang nak pecah belahkan kita. Syaitan. Sebab tu secara kolektif juga kita kena memusuhi syaitan secara bersama-sama. Secara bersama-sama. So bila Allah uji dengan durun, dengan ujian semacam ini, suatu yang bahaya, dan mereka kembali kepada Allah, itu menunjukkan hati mereka sebenarnya ada iman. Ada. Walaupun mungkin ada saki-baki tauhid iman itu. Itulah bentuk fitrah tu. Bila susah baru kembali pada tauhid. Bila susah baru kembali kepada Allah. Di satu sudut itu adalah perkembangan positif. Walaupun dia jauh dari Allah, tak solat mungkin, sibuk dengan dunia mungkin, tapi bila dia kesusahan, dia kembali pada Allah. Itu buktinya dia masih ada iman. Dan sewaktu itulah perlu kepada follow up. Bagi pendakwa-pendakwaan ini perlu follow up. Teruskan, kenalkan Tuhan. Dan daripada iman itu, cahaya yang masih berbaki itu, moga-moga cahaya itu semakin terang. Semakin terang. So, kita khawatir. Summa idza azaqahum minhu rahmah. Kemudian bila kami rasakan mereka, azaqahum, kami liputi mereka, kami bungkus mereka, kami rasakan mereka. Dekat mana lagi kita jumpa perkataan azaqa ni? Zaqa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Rasa. So, setiap individu akan merasai mati. So, mati itu rasa. Macam kita rasa manisnya gula. Kan kalau dulu ada rancangan, manisnya kurma ini. Semanis kurma, semanis kurma. Kan rasa masinnya garam. Ni ada rasa. Mati itu ada rasa. So, sekarang ni Allah kata, kemudian kami rasakan mereka minhu. Minhu. Sebagian kecil daripada rahmat.
Kalau perniagaan dia merosot, kami beri dia rasa ada sikit untung. Sikit dia untung. Minhu rahmah. Sebagian kecil dari rahmat. Allah tidak pernah kata kami akan azab dia berterusan. Tak. Kami azab, kami beri dia rahmat. Kami azab, kami beri dia rahmat. Malah Allah beri azab tu, Allah beri dugaan tu sekejap je. Supaya manusia ini sedar. Dan bila manusia sudah berdoa terus pada Allah, maka Allah tarik balik musibah tu. Jika Allah nak, Allah tarik balik. Dan kesusahan yang dialami ditukar dengan rahmat. Kalau dulu perniagaan jatuh, kemudian Allah beri jalan supaya dia dapat untung sikit. Kalau Allah buang dia daripada kerja, Allah tidak calonkan dia untuk PRU akan datang. Allah buka ruang kerja baru yang lebih baik dari kerja lama. Mungkin jadi siap masjid. Atau belajar taranum untuk jadi Bilal dekat masjid. Bila dah tak jadi YB, 4 penggal dah jadi YB, dah dapat pencen dah tu. Duduk masjid sudahlah, umur pun sudah 60, 70, 80, 90. Tanpa melihat pada siapa-siapa. Ini bukan dekat Malaysia, ini tempat lain. Dekat mana? Korea Utara macam itulah. Idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Sebahagian daripada mereka mensyirikkan sesuatu dengan Allah. Baru dapat untung sikit. Terus dia syirikkan Allah. Macam mana? Tengok. Bila aku pergi kelas sifu tu, maka perniagaan aku mula nampak masa depan yang cerah. Pui! Yang bagi untung tu Allah, bukan sifu tu. Ui, gila manusia ni. Oh, gila. Ini boleh kata kerana aku ikut kelas tu lah. Aku punya perniagaan makin berkembang. Come on. Terus lupa Tuhan. Idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Terus. Tanpa dakwa-dakwi. Tak tunggu dah. Terus syirik pada Tuhan. Ui, na'udzubillah min zalik. Moga kita tidak diuji dengan ujian-ujian yang macam ni. Berat ujian ni. Dan ujian ni berlalu tanpa kita sedar sedikit pun. Melainkan kalau peringatan-peringatan ini lazim dibaca, diulang. Sehingga dia berbekas di hati. Bila berlaku benda tu, ingatan kita terhadap ayat ni. Oh, wa idza masanna sadurrun da'aw rabbahu munibina ilaih. Summa idza azaqahum min rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Ingatan macam ni lah akan mengukuhkan hubungan kita dengan Tuhan. Kan? Bila Bila perniagaan merudum, kedai dia tak laku. Pergi jumpa tuan guru buat mandi bunga. Pergi cari cincin. Lepas tu amal tazkir apa-apa. Malah bukan cari Tuhan. Cari pula benda lain. Pergi jumpa bomoh. Pergi cek ada tak orang yang dengki pada aku hantar apa-apa kepada kedai ni. Loh, macam tu pula. Dan mereka tidak pun kata Allah yang selesaikan masalah mereka. Malah mendabik dada. Oh, ini sebab aku punya ilmu. Ini sebab aku buat begini. Ini sebab aku buat begitu. Sedangkan Allah lah yang mencabut mudarat daripada mereka. Tetapi mereka kembali mensyirikkan dan menisbahkan penyelesaian masalah kepada selain dari Allah. So tuan-tuan dan puan-puan, kita berdoa dan berharap agar ayat-ayat semacam ini
berbekas dan memberi kesan yang dalam kepada hati kita. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi minggu depan dalam rancangan yang sama, tadabbur bersama Kak Syida, grup Ahsanul Amal, dan kembali kepada moderator. Alhamdulillah. Semua sentak-sentak ni Ustaz sebenarnya ayat ni. Sebab di sini pun macam tu lah. Kalau tak ditimpa ujian, lupa. Happy, seronok aja Ustaz kan. Bila dapat ujian, atas tingkat sejadah sampai penuh ingus selalunya. Baru. Tapi sebenarnya bila dapat satu perasaan tu, bila kita betul-betul rasa kena ujian tu, kita rasa kita makin sangat-sangat dekat dengan Allah. Sebab kita harap sepenuhnya pada Allah tu Ustaz. Bila kita doa dalam keadaan kita tak ada ujian, kita rasa tak ada ujian, sebenarnya ujian lah tu, ujian senang kan. Kita tak rasa sangat, melainkan kita kena ujian untuk teruk tu. Memang kita rasa macam sangat dekat. Macam tu lah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya soalan Ustaz. Ustaz, nama saya Suraya. Ustaz tadi waktu Ustaz explain tentang perpecahan yang macam mana cakap tadi yang Ustaz explain perpecahan dalam bab ilmu tu sendiri yang dalam Islam tu. Contohnya fiqh satu bahagian, tauhid satu bahagian, tasawuf satu bahagian. Sedangkan benda tu, aliran tu sepatut dan sewajibnya berjalan seiring. Tapi kalau saya nak, soalan saya, macam mana kita nak kaitkan dengan yang dikatakan berpecah ni tadi ni? Saya nak kaitkan dengan dia adalah pengkhususan. Maksudnya macam yang awal-awal tadi Ustaz ada bincang tentang mereka yang pakar dalam bidangnya, macam tu. Jadi macam mana nak kaitkan dua perkara ni Ustaz? Boleh Ustaz perjelaskan lagi. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Okey. Terima kasih, soalan yang sangat menarik. Katakanlah kita ambil satu model ulama silam, Imam Syafi'i misal kata. Imam Syafi'i dia terkenal dengan hukum fiqh, dengan ulama mazhab. Dan ulama mazhab ni dia adalah berkaitan dengan hukum fiqh. Tapi peribadi Imam Syafi'i itu sendiri, dia menguasai ilmu-ilmu alat yang lain. Dia menguasai balaghah, dia menguasai tata bahasa Arab itu sendiri. Kemudian dia bukan sahaja menguasai fiqh, tapi dia menguasai ilmu falak. Dia sendiri ada tauhid dia sendiri. Imam Maturidi kemudian daripada dia sendiri ada fahaman tauhid dia sendiri. So imam-imam mazhab terdahulu, dia bukan sahaja menguasai satu bidang ilmu, tetapi keseluruhan ilmu-ilmu alat yang berkaitan dengan agama. Macam Puan kata tadi, bidang kepakaran. Semua dia kuasai, dia ada bidang kepakaran. Tapi bila generasi semakin jauh daripada tabi'in, daripada sahabat, kita punya pelajar, saya sendiri waktu belajar dulu, saya belajar kerana periksa. Timbul untuk menguasai ni, lately kebelakangan ni je, waktu belajar dulu tak ada pun niat nak menguasai itu dan ini, tak. Malah ilmu yang dihafal dulu tu semata-mata nak periksa. Jadi kita pick and choose. Apa yang aku suka dan aku boleh cepat ingat. Ambillah syariah tentang hukum hakam. Tapi dalam pendidikan pembelajaran universiti, ialah sekarang pun telah lama sebenarnya ada usaha, kalau orang ambil syariah, di dalamnya juga diberi asas dan basic tentang usuluddin. Diberi asas dan basic tentang tasawuf. Problemnya ialah bila pelajar kita masuk ke dalam bidang itu tidak diberi penerangan dulu. Kau pergi bidang syariah, ini major. Tapi dalam masa yang sama engkau perlu kuasai juga ilmu-ilmu bidang lain supaya tak kala engkau keluarkan hukum ada pertimbangan tauhid. Pertimbangan tauhid ni apa? Tentang akidah, tentang masa depan, tentang apa yang bakal berlaku. Bukan hanya sekitar hukum tu je.
tentang pertimbangan akhlak. Akhlak ni pertimbangannya macam mana? Tentang adab, tentang tindak tanduk, tentang tolak ansur, tentang lihat bi'ah, tentang lihat keadaan orang tu. Bukan hanya sekitar nak keluarkan hukum, ini haram. Macam mana kau boleh keluarkan hukum haram? Kau tahu tak latar belakang orang tu? Dia kerja macam mana? Dia ni siapa? Bagaimana keadaan hidup dia sebelum keluarkan hukum tu? Sebab tu bila kita tinjau kembali, ada banyak ulama yang telah menyentuh berkaitan kepincangan ni. Benda itu tak pincang, tapi dikuatiri masa akan datang kita punya silibus pengkhususan semacam ini, dia akan memberi lambat laun impak kepada cara berfikir graduan itu sendiri. Faham Ustaz. Semakin dalam nanti dia belajar, katalah dia belajar tentang apa? Tentang syariah. Semakin belajar dia masuk ke bidang hakim dan menghukum ni, dia perlu lebih memahami bi'ah dan keadaan sekitar. Itu semakin dalam. Tapi kalau dia ambil hanya asas, satu keluar dekat media sosial, belum apa-apa dia dah keluarkan dah, engkau kufur. Engkau kafir sebab tak semua tepat dengan aku. Bila dicek balik, oi, dia ni graduan syariah. Kenapa cepat betul nak hukum? Saya dulu pernah dinasihatkan oleh rakan karib waktu dekat universiti dulu. Dia kata, saya tanya dia, apa pendapat dia tentang jemaah tabligh? Apa pendapat dia tentang jemaah tabligh? Dia kata macam ni, Sam. Agama ni adalah tentang dua benda. Satu tentang individu, satu lagi tentang halayak. Engkau beragama ni adalah untuk kegunaan individu secara peribadi dan bagaimana hubungan kau dengan halayak, dengan orang lain. Ini maksudnya hubungan dengan manusia. So, kalau engkau nak beramal depan halayak, nak bagi hukum pada halayak, kau ambil pendapat ahli sunnah wal jamaah dan jumhur. Kau ambil pendapat yang masyhur dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah dan jumhur. Tapi kalau engkau secara peribadi, cuba engkau tengok hujah-hujah daripada orang yang digelar sebagai Wahabi, yang pendukung sunnah ni. Sebab mereka cuba untuk cari apa yang benar-benar ada asas dan basic, ada dalil, disandarkan kepada Quran dan sunnah. Ini untuk peribadi, bukan dibawa ke halayak. Kegunaan sendiri. Kalau kau nak berdakwah, cuba tengok macam mana orang tabligh berdakwah. Mereka tak kira masa. Mereka tak kira tempat. Asal berkesempatan nak sebut tentang Allah dan Rasul. Dia tak ada nak borak-borak pasal bola hari ni siapa menang. Tak ada. Semua tentang Allah dan Rasul. Cara nak berdakwah. Cara kau bermuamalat. Kau cuba tengok siapa-siapa contoh puak yang begitu pandai dalam berniaga dan bermuamalat. Siapa? Arkam. So rupanya Allah sengaja cipta farraqu dinahum ni, sengaja cipta orang-orang yang berpecah belah dalam agama dan hanyut dengan fahaman masing-masing supaya kita jadi pihak ketiga. Kita lihat mereka, mana yang baik ambil untuk kegunaan diri. Bukan farraqu tu untuk kita gaduh. Kita ambil untuk kebaikan diri kita. Begitu. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz, ya Allah. Sangat-sangat jelas penerangan Ustaz tu tadi. Kata kuncinya tu tadi yang terakhir tu lah, orang kata apa, menjelaskan lagi lah perkara tu. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Tapi Ustaz, saya nak satu soalan lagi Ustaz, boleh? Boleh. Okey.
tadi di awal ayat tadi penerangan tentang yang dikatakan fitrahnya kita ni sifat sudah pun bertuhan, iaitu di alam roh lagi kan, bila Allah tanya kita alastu bi rabbikum dan kita jawab bala syahidna kan, tu kan Ustaz tadi. Jadi mana kata walaupun kita dilahirkan dari dari perutnya Majusi, Yahudi, Nasrani yang memang kafir tu, tetap di alam roh kita telah pun Islam. Tapi soalan saya, macam mana macam kita nak menerangkan kepada mereka yang memang lahir daripada perut Majusi, Yahudi, Nasrani ni, bila mereka menyatakan, bila kita nak bagi tahu dekat mereka yang bahawa sesungguhnya diorang ni memang dalam alam roh tu Tuhan mereka adalah Allah. Bila mereka lahir, Tuhan mereka itulah Jesus lah, Buddha tu, semua-semua itulah. Bila mereka dah pun lahir. So macam mana kita bila kita nak berdakwah menyampaikan tentang ketuhanan ni, kita nak bagi tahu dekat mereka yang sesungguhnya kau ni telah pun Islam di alam roh lagi. Macam mana tu Ustaz? Boleh Ustaz tolong cerah-cerahkan lagi? Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Untuk kita convince manusia, terutamanya berkaitan dengan topik alam ghaib. Untuk kita beri penerangan, nak convincekan manusia tentang alam ghaib memang suatu yang sangat sukar. Tentang roh, benda ghaib, kita nak bagi tahu dia, nak beri penerangan pada dia memang susah, sebab kita tak boleh datangkan contoh. Tak boleh nak dibuktikan dengan sains. Suatu bertahun-tahun Quran bukan saja turun satu surah kepada kafir Quraisy ni, 83 surah turun dekat Mekah, masih lagi ada yang tak terima, terutamanya berkaitan dengan perkara ghaib. Bila benda tu sukar, ada baiknya untuk kita elakkanlah cerita benda tu. So, lazimnya pendakwah-pendakwah yang nak tarik audiens daripada agama lain kepada Islam ni, dia cuba untuk tidak complicatedkan perkara, tidak menyentuh perkara-perkara tentang ghaibiat. Ada yang buat, tapi tak semualah. Dan untuk orang-orang yang semacam ini, kita cuba datangkan sesuatu yang dia boleh relate dengan apa yang dia ada, sehingga boleh timbulkan tanda tanya. Macam mana tu? Macam ni. Hari tu saya jumpa dengan orang yang percaya tentang dewi-dewi ni, sehingga dia buat tokong. Saya nak tanya, tapi tak ada keberanian. Saya nak tanya. Antara pertanyaan-pertanyaan saya ialah, anda kata yang dewi yang ini ni anak raja. Dulunya anak raja, kemudian mati dalam keadaan begini dan begini. So sekarang ni tugas dia untuk jaga jaga air lah, misal kata, jaga kesuburan tanah. So kalau saya mati nanti, dekat mana saya boleh interview untuk jaga angin? Atau saya layak tak dijadikan dewa oleh orang lain? So dewi ni dia ada, katalah dewi ni ada berapa? 2 beradik, dia ada suami waktu dia hidup. Kenapa suami dia tak jadi dewa? Kenapa hanya dia? Bentuk-bentuk soalan yang dia boleh fikir semula. Dari mana sebenarnya dia dapat fahaman-fahaman macam tu? Apa sandarannya? Boleh tunjuk tak? Soalan-soalan yang mencetuskan dia berfikir. Bukan kita hina, tak. Kita cuma nak dapatkan kepastian. Nak supaya dia cerita dengan lebih lanjut.
supaya akhirnya dia akan sampai kepada satu titik bahawa benda-benda ni, perkara-perkara ini diada-adakan. Suatu kepercayaan yang tak baseless, tak ada dasar pun. Tapi bila kita sebut tentang roh tadi, kalau dia tanya, tu pasal roh agama kamu, saya boleh tunjuk di mana tempatnya dalam Quran yang sebut tentang ada penyaksian antara Tuhan dan kita di alam roh. Saya boleh tunjuk. Pertama sekali sebelum saya tunjuk, anda percaya ke Quran? Kalau anda percaya, kalau anda tak percaya, mari saya tunjukkan bagaimana Quran ini membuktikan bahawa dia bukan ciptaan manusia, tapi dia ciptaan Allah. Mari saya tunjuk. Bawa dia pergi surah Rum. Surah ini turun pada tahun ke-5 dan Allah sedang bagi tahu waktu ni Rum kalah. Dan Allah kata dalam tempoh beberapa tahun, fi bid'i sinin, Rum akan menang. Buktikan dengan catatan sejarah. Surah ini turun tahun ke-5, sekitar tahun 620. So pada tahun 625, pada tahun 635 Masihi, Rom menang lawan Parsi. Sekarang Allah bagi tahu, fi bid'i sinin, beberapa tahun Rom akan menang. Dan terbukti 10 tahun selepas tu Rom menang. Bukan sahaja Rom menang, tentera Islam waktu itu mencapai kemenangan pertama, kemenangan Badar. Ini bukti Quran bukan dibuat oleh manusia, Quran datang daripada Allah. Tanpa fakta macam ni, buku anda boleh buat macam ni? Tak boleh. So, itu satu fakta tentang Quran yang anda tak boleh deny. Datangkan fakta yang lain. Barulah datangkan ayat tu. Ini ayatnya. Dia banyak kerja lah nak kena buat. Ada step-step dia. Dia bukan simply kata anda kena percaya apa yang saya cakap. Pertamanya, perkenalkan dia dengan Tuhan dan perkenalkan dia dengan Quran. Dan kita perlu buktikan bahawa Quran adalah kitab yang valid dan trusted. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz. Jazakallah. Jelas penerangan Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah Ustaz. Sebenarnya kisah pasal perkataan munib ni pun ada dalam surah Qaf ayat 33 tentang hati, bagaimana menggunakan hati untuk kembali kepada Allah sebenarnya Ustaz. Cerita dia macam munib tu sebenarnya dia hati yang macam mana yang segala hati dia tu ada ketamakan dengan segala kebaikan yang ada di sisi Allah, sebab kita nak dapat rahmat, pahala, redha, cinta Allah. Yang tu sebenarnya munib tu sebenarnya Ustaz yang setakat kau belajar lah, yang kau dah pernah belajar lah, itulah munib. Satu lagi Ustaz, tentang ayat 32 jugalah yang mendakwa kumpulan mereka benar ni kan. Sepatutnya kita kalau dalam kita nak menyeru orang, kita nak berdakwah kan, sepatutnya kita kena ada, memanglah hidup kita ni ada hablum minallah, hablum minannas, tapi ada setengah puak ni macam ada setengah orang ni dia suka bila dia pandang orang sentiasa dia rasa orang tu salah. Dia je betul. Jadi susah sebenarnya, jadi dia menjadi memutuskan ukhuwah. Bila orang tengok penulisan dia ke apa ke, orang kata hang je ke betul, orang ni semua salah, takkan ustaz-ustaz semua salah. Jadi macam itulah sebenarnya. Jadi kita kena faham, kita semua tu kena ada kepakaran masing-masing. Macam cara nak sampai dengan dakwah pun belum tentu semua orang boleh capai dengan aksal yang tinggi. Ada orang dia dapat sikit-sikit, macam contoh kalau kita buat nota kan, setengah orang tak suka kita buat nota cantik-cantik ke. Sekarang ni kan famous dengan Canva. Sekarang kan famous dengan Canva, tapi setengah orang tu dia kata buat apa nota pendek-pendek tu nanti tak jelas. Sedangkan setengah orang dia buat nota pendek tu supaya orang dapat tahu tu, nanti orang akan tanya kita macam betul macam mana nak dapat tu, kita boleh bagi link. Tu cara dakwah. Kalau tak macam tu kita bagi link. Okey, boleh dengar penjelasan daripada ustaz sekian-sekian berkaitan apa yang kami catat ni. Jadi mudah. Dia baca panjang-panjang tapi dia tak faham, dia tak dapat point kan. Tapi itulah setengah orang dia tak boleh, dia kata benda tu tak sesuai lah apalah, tapi itulah pandangan masing-masing. Tapi janganlah sampai memecahkan ukhuwah orang lain terasa hati lah apa kan Ustaz. Bagi kau macam itulah sepatutnya. Jadi jangan sentiasa rasa diri kita tu betul. Kalau kita rasa diri kita sentiasa betul, kita ada sifat takabur sebenarnya. Betul.
Itulah saya kak fikir macam itulah. Dakwah tu ada pelbagai segi. Janganlah macam orang asyik orang tu salah, orang ni salah macam Ustaz cakap tadi lah. Kita pun macam-macam ada orang apa? Dia punya kemahiran dari segi sekian-sekian kan. Jadi kena faham dari segi tu. Macam contoh Ustaz cakap tadi Wahabi ke apa tu kan. Sebenarnya kan memang kita nak amal, kita tapi dia jangan secara terbuka di tempat awam macam tu. Jadi kita nak seru macam dalam kumpulan yang kecil-kecil dulu, kita beramal dulu kepada keluarga kita dulu, baru dia tak jadi suatu yang berpecah belah. Tak rasa macam itulah. Betul. Kita pun dah lewat 16 minit dah Ustaz, ambil masa Ustaz ni. Ustaz. Seronok kalau bincang-bincang bab-bab macam ni Ustaz. Alhamdulillah. Jadi apa yang kita dapat ni kita cuba amal lah, kita ambil iktibar kepada diri kita. InsyaAllah kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi esok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi esok pada sesi akan datang bersama esok pagi bersama Ustaz Endang pula ya. InsyaAllah kita akan bagi bimbingan esok pagi. Tapi pagi ni ayat 29 tu, ayat 29 memang berkenaan dengan bila kita berdiri pada Allah. Kita kadang-kadang terlupa, leka kan, kita masih lagi hayal dengan apa yang kita tak fokus apa yang kita nak cakap dengan Allah kan. Pada ayat ni kita tak datang dengan hati, kita masih lagi lain-lain tempat lain, tapi sebenarnya kan pada itu Allah dah tunggu dah apa kita cakap dengan dia. Tapi hari ini Ustaz jelaskan apa sebenarnya apa yang kita kena bawa wajah Allah, bukan nak wajah Allah pada kita. Ingatkan pasal tu wajah Allah tu nak harap redha Allah kan. Nak wajah Allah tapi kita nak harap redha Allah tu. Terima kasih sahabat-sahabat semua. InsyaAllah jumpa lagi ya insyaAllah pagi esok dengan sesi Ustaz Endang pada jam ditukarlah pada jam 11 pagi ya, sebab kita ikut time Madinah Mekah ya. InsyaAllah Ustaz berada di sana sekarang ni. Alhamdulillah Ustaz masih lagi diberi kesempatan untuk bersama kita lah. So dengan itu saya end sesikan pagi ni dengan ucapan jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.